Setiap benda hidup mempunyai DNA, dari tumbuhan, haiwan hinggalah bakteria. Malahan juga virus yang pernah dipertimbangkan sebagai bukan benda hidup. Dan yang paling penting, kita sebagai manusia juga mempunyai DNA. DNA membawa maksud asid deoksiribonukleik. Ia merupakan komponen kimia utama kromosom dan merupakan bahan yang menghasilkan gen. Ia kadang-kadangnya juga dipanggil molekul warisan atas keadaannya yang boleh mewariskan sifat-sifat daripada organisma induk. Walaupun setiap benda hidup mempunyai DNA, ia mempunyai komposisi yang membezakan antara kita dari orang lain. Fakta menariknya bahawa setiap DNA manusia ada 99% sama. Ini menunjukkan bahawa hanya 1% DNA yang membuatkan kita istimewa. Adakah ini membawa maksud kembar tidak mempunyai DNA yang sama? Mereka hanya ada DNA yang sama jika mereka adalah monozygotik atau kembar seiras. DNA mempunyai maklumat keturunan yang diturunkan kepada anak daripada ibu bapa. Jika anak mempunyai warna mata sama seperti bapa atau rambut yang sama seperti ibu, ini adalah disebabkan DNA yang diwariskan kepada anak. Genom ialah set lengkap DNA dalam membentuk organisma. Pada manusia, hampir setiap sel dalam badan mengandungi salinan lengkap genom. Genom mengandungi semua maklumat yang diperlukan untuk seseorang membesar dan berkembang. DNA terdiri daripada sepasang untayan panjang yang mempunyai 4 kod base, iaitu adenin, thymine, cytosine dan guanin. Kod genom yang terhasil daripada sel DNA digunakan untuk mengklarifikasi sifat dan kelakuan seseorang manusia. Sel DNA merupakan rantaian monomer yang berbentuk sebuah polimer. Monomer ini dikenali sebagai nukleotide yang terdiri daripada fosfat, gula dan base. Kandungan gula dan fosfat bagi setiap monomer adalah hampir sama tetapi tidak untuk base. Dalam struktur DNA, base adenin mestilah bergabung dengan base thymine, manakala base guanin bersama cytosine. Perkara yang membezakan genetik seseorang ialah susunan base dalam sel DNA. 3 gabungan base membentuk suatu triplet ataupun disebut sebagai asid amino. Asid amino ini kemudiannya menghasilkan protein serta sel tisu. Sel tisu bekerjasama antara satu sama lain untuk menghasilkan organ, dan organ bekerjasama antara satu sama lain untuk menghasilkan organisma ataupun manusia. Jadi, siapa kita adalah berdasarkan genom kita. Sebahagian daripada sel DNA inilah yang membezakan identiti manusia, seperti paras rupa, apa yang kita gemari, bagaimana kita berinteraksi dan berapa kerap manusia mendapat penyakit ataupun bertindak balas terhadap sesuatu ubatan. Pengklonan merupakan salah satu teknik untuk menghasilkan organisma secara pembiakan vegetatif aseks yang sama dari segi genetiknya dengan induknya. Sebelum ini telah wujud pelbagai pengklonan semula jadi di mana tumbuh-tumbuhan dapat bertumbuh daripada bahagian-bahagian tumbuhan, terutamanya runners, melalui pelbagai cara, iaitu cuttage, grafting dan mount layer untuk mendapat bakal tumbuhan daripada tumbuhan yang bermutu tinggi. Mengikut pakar-pakar sains, pengklonan tidak mencipta nyawa, tetapi ia hanya membenarkan pakar sains memilih sel yang betul-betul berkualiti untuk tujuan membiakkan organisma yang berkualiti dan secara banyak. Menurut sebuah ensiklopedia yang berjudul The New Book of Knowledge, ia mengatakan bahawa teknologi klon ini mendapat perhatian daripada masyarakat dunia pada tahun 1997 apabila pakar-pakar sains di Scotland mengumumkan kelahiran Dolly. Dolly merupakan seekor biri-biri yang diklonkan daripada sel yang diambil daripada seekor biri-biri dewasa. Kejayaan ini menyebabkan banyak persoalan yang dikemukakan di mana mereka percaya bahawa manusia juga boleh diklonkan dan akan menyebabkan masalah yang tidak diingini. Hubungan antara DNA dan pengklonan. Proses pengklonan DNA merupakan satu proses penciptaan satu salinan yang seiras atau serupa daripada sebahagian kecil DNA yang terdapat di dalam tubuh badan hidupan, sama ada manusia, haiwan maupun tumbuh-tumbuhan. Proses ini melibatkan pengklonan jin yang berada di dalam DNA berpilin kembar atau nama lainnya adalah double-stranded DNA. Double-stranded DNA is two different strands of DNA that are exactly complementary to each other. So, I'm going to draw two strands of DNA. But before we go into it, I want to discuss the 4 different bases that are involved in DNA. We have adenine, tyrosine, guanine, and cytosine. Guanine and cytosine always bind together, and adenine
double-stranded DNA. Kita sekarang lihat tentang jenis pengklonan yang terdapat pada hari ini atas manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Jenis cloning. Jenis cloning mencipta salinan gen atau segmen DNA. Ini mencipta sejumlah besar salinan gen atau sekeping DNA lain. Reproductive cloning. Reproductive cloning yang mencipta salinan keseluruhan haiwan. Reproductive cloning menghasilkan individu yang serupa secara genetik. Therapeutic cloning mencipta sel stem embryonik. Ini mencipta embrio klon untuk tujuan tunggal menghasilkan sel stem embrio dengan DNA yang sama dengan sel penderma. Antara kebaikan pengklonan adalah dapat membantu peningkatan sumber makanan. Hal ini kerana ia boleh menggantikan gen yang menghalang pertumbuhan haiwan dan tumbuhan dengan gen yang lebih cekap dan mampu menghasilkan makanan dengan lebih cepat. Seterusnya, ianya juga dapat mencegah kepupusan sesuatu spesies. Seperti sekarang yang kita dapat lihat, ada haiwan yang telah diklon dengan berjaya. Dan kita boleh gunakan pengklonan untuk menjaga sesuatu spesies haiwan itu daripada pupus. Pengklonan juga dapat menyelesaikan masalah kesuburan. Hal ini kerana terdapat ramai pasangan yang mahu mempunyai anak kandung tetapi tidak boleh hamil secara semulajadi. Dengan pengklonan, mereka dapat menggunakan gen mereka untuk mendapatkan anak. Keburukan yang perlu kita ketahui tentang pengklonan ini adalah ianya perkara yang meremehkan kekuasaan Tuhan. Ini kerana kebanyakan agama meletakkan Tuhan sebagai kuasa yang paling tertinggi di alam ini. Dan kita sebagai insan tidak wajar untuk melakukan sesuatu kajian secara berlebihan sehingga mengubah ciptaan Tuhan dan menyebabkan sesuatu spesies itu hilang keunikannya yang tersendiri. Pengklonan juga menyebabkan sesuatu spesies itu terdedah kepada penyakit. Hal ini kerana ianya berkait rapat dengan sistem pembentukan gen yang tidak dikuatiri selamat yang akan menyebabkan sesuatu spesies itu mudah berpenyakit dan berisiko mempunyai sistem imun yang bermasalah serta mungkin akan cacat. Seterusnya, ianya boleh menyebabkan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Pada masa kini, diskriminasi ada di mana-mana, sama ada bangsa, warna kulit atau bahasa. Sekiranya manusia klon diperkenalkan di dunia, mereka akan terus didiskriminasikan dan masyarakat akan melayani mereka dengan teruk kerana mereka adalah manusia yang diklon. Hukum pengklonan pembiakan manusia dalam Islam adalah haram kerana pengklonan untuk pembiakan manusia ianya bertentangan dengan fitrah kejadian manusia. Ini kerana ia menjadi penghalang kepada keharmonian dan kasih sayang di kalangan manusia dengan hukum pembiakan secara berpasangan yang mana Allah jadikan sebagai petunjuk di dalam ayat Al-Quran. Bahkan, pengklonan ini juga bercanggah daripada tabiat semula jadi manusia. Tidak semua klon diharamkan. Namun begitu, klon yang dibolehkan mestilah mempunyai syarat-syarat berikut. Klon janin manusia untuk tujuan kajian. Kaedah ini adalah diharuskan dengan syarat janin tersebut dimusnahkan sebelum tempoh 120 hari. Pengguguran ini adalah diharuskan kerana sebelum 120 hari janin tersebut masih belum ditiupkan roh. Klon untuk tujuan perubatan seperti mencipta sel-sel tertentu bagi menggantikan organ yang rosak. Dan yang terakhir adalah pengklonan dibenarkan terhadap haiwan dan tumbuh-tumbuhan selagi mana tidak mendatangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan kepada manusia.